Ustaznya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa amma ba'd. Alhamdulillah, pertama selamanya syukur kepada Allah. Kita berada di bumi Taif, di Masjid Abdullah bin Abbas. Masjid Abdullah bin Abbas, di mana di sini tempat Abdullah bin Abbas tinggal, dan beliau telah hijrah ke sini pada zaman ketika Abdullah bin Zubair jadi pemimpin di Mekah. Allah beritahu ada dua sebab kenapa dia pindah sini. Pertama, kerana perbezaan pandangan dengan Abdullah bin Zubair. Yang kedua, kerana fatwa yang dia keluarkan. Allah beritahu ada satu fatwa yang Allah bin Abbas keluarkan, iaitu tidak ada tempat dalam dunia ini niat dikira menaikkan Mekah. Maka dia yang keluarkan pendapat itu, kata ulama, kerana takwa daripada Allah, maka dia telah hijrah ke sini. Dan di masjid ni ada ulama beritahu di sini ada 14 makam orang yang hebat, 12 sahabat. Dan kemudian satu Muhammad Ali Al-Nafiah, anak Sayyidina Ali di muka tabi'in. Dan satu lagi ulama kita Syekh Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala dalam sini. Jadi sebab itu masjid ni ada 12 pintu. Kalau tuan-tuan kira, masjid ni ada 12 pintu, dan setiap pintu dengan nama sahabat, 12 yang sahih. Kalau tuan-tuan jalan ni, kita akan pusing keliling, kita akan jumpa nama-nama sahabat yang sahih tu diabadikan di setiap pintu-pintu masjid. So kita dengar insya-Allah daripada Syekh kita tentang Abdullah bin Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau adalah sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebelah ayah lah, dan beliau juga anak saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah isteri, iaitu anak saudara kepada Hadrat Maimunah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas ni di antara perawi-perawi hadis yang besar lah di kalangan sahabat. Sebab di antara sahabat-sahabat yang muda banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. So di kalangan sahabat-sahabat yang kecil yang berkeliling di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berada di rumah ibu saudaranya Sayyidina Ummu Maimunah radhiyallahu anha. Jadi dia telah berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menyediakan satu lota wudu untuk Nabi di bilik Nabi, sebab beliau berada di rumah Sayyidina Sayyidina Maimunah, Abdullah bin Umar berada di rumah Hamzah. Itulah Sayyidina Anas tu dia memanglah dia anak kepada dia anak kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim tu saudara radha'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas ni dia berkhidmat kepada Nabi, dan Nabi suka dengan khidmat dia. Dia letak satu bejana wudu untuk Nabi. Nabi keluar daripada rumah tu, Nabi tengok bejana wudu. Nabi tanya Sayyidina Ummu Maimunah radhiyallahu anha. Dia kata itulah yang Abbas, yang Abdullah dia kata letak. Maka Nabi SAW dengan khidmat dia. Jadi apabila kita berkhidmat kepada agama, berkhidmat kepada syekh-syekh, berkhidmat kepada Nabi SAW, maka terkena doa Nabi. Dia terkena doa Nabi. Nabi doa untuk dia, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, bagilah dia orang yang faqih tentang agama, dan bagilah dia ilmu tafsir. Ta'wil tu ilmu tafsir lah. Bagi dia ahli tafsir. Di kalangan ulama yang paling masyhur di Mekah ialah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ni dia kelebihan dia ilmu. Abang saudara dia Fadl bin Abbas. Jadi bila orang datang untuk belajar ilmu, dia akan datang rumah Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah Abbas bagi ilmu dan makan rumah Fadl bin Abbas. Allah. Bagi belajar, orang dulu belajar bagi makan sekali. Jadi belajar sambil makan rumah Fadl bin Abbas. Ambil. Jadi ada rombongan datang. Rombongan datang dalam Sayyidina Abdullah bin Abbas, tanya, dia kata saya nak tanya tentang tafsir. So Sayyidina Abdullah bin Abbas akan bagi tahu masalah tafsir pada dia. Dan selepas bagi tahu, dia akan masuk rumah Fadl bin Abbas bagi makan. Itu rombongan kedua, iklan pula, ada iklan. Siapa nak tanya tentang Siratul Rasul, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas akan bagi tahu tentang sirah Rasul, apa kemusykilan Rasul, sirah Rasul. Oh, sudah siap bagi makan, masuk rumah Fadl bin Abbas. Iklan ketiga, siapa nak tanya tentang apa dia? Tentang Nasabul Arab.
nasab Arab. Dia akan beritahu, saya tak ingat nasab saya fulan bin fulan. Abdullah bin Abbas kata fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Alim, masya-Allah. Fulan bin fulan. Orang dia kata kamu Tamim. Tamimi, Bani Mana Tamim. dia boleh cari nasab tu. Allah. Nasab ni Allah bagi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Allah. Dan satu lagi ialah tentang pertama hadis, pertama Quran, kedua hadis, ketiga sirah, keempat nasab, kelima tentang tauhid. Ilmu tentang tauhid. Jadi bila tentang tauhid, tentang tauhid, bila tauhid Abdullah bin Abbas tentang tauhid. Itulah tentang tauhid tu. Jadi dia akan bagi juga. Jadi bagi makan juga pada Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang tauhid dan sebagainya. Itulah sedikit sebanyak tentang Sayyidina Abdullah bin Abbas. Okey. Baki saya Ustaz Mansur pula. Sikit mana? Khulasa. Tazkir mana? Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah dan syukur kepada Allah SWT. Itulah kita tengok betapa besar yang Allah bagi kebaikan, keberkatan pada Abdullah bin Abbas. Sebab tu kalau datang, saya ingat lagi Syekh Osman Damat Barakatuh yang ada kat Madinah, dia beritahu masa kami lagi tafsir, jika seandainya kalau datang tafsir daripada Ibn Abbas, itulah paling baik kita ambil. Kenapa? Dialah ahli tafsir. Walaupun ulama tafsir banyak, bila berlaku ikhtilaf dalam tafsir, peganglah pada Abdullah bin Abbas dan Ammar. Itu antaranya lah pendapat yang rajih. Jadi kita alhamdulillah di sini kita berpeluang juga kita tengok tadi yang mana dia Abdullah bin Abbas ni, mana dia berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, walaupun khidmat dia di sisi zahir nampak kecil, tapi di sisi Allah, di sisi Rasul itu besar. Kenapa? Dia ada kaitan dengan agama. Sebab tu dia Nabi doakan, kenapa sikit saja dekat dengan apa, khidmat pada agama, membantu orang nak memudahkan amal agama, maka doa Nabi besar untuk dia. Sebab itulah kita pun mau doa pada Allah supaya Allah kaitkan kita dengan apa saja pada agama. Apatah lagi kalau orang nak belajar agama, kita mau sayang dia, kita mau bantu dia. Orang nak mengajar agama, lagi kita mau sayang. Sebab tu kan zaman pondok kita kan, tengok Tok Guru, kita mau nak murid semua belajar khidmat kan, apa pun kan, kita mau mudahkan dia. Sebab tu dalam hadis saya selalu saya baca kan, hadis mafhum dari sebuah hadis, man jalasa 'indal alim sa'atan aw akala ma'ahu luqmatain aw sami'a minhu kalimatain aw masya ma'ahu khatwatain a'tallahu jannatain kullu jannatin mislu dunya marratain. Jadi barang siapa dapat duduk dengan orang alim, mana orang yang belajar agama, orang nak sampaikan agama, walaupun seketika saja kan, kalau itu dia tak dapat buat, dia dapat dengar daripadanya atau dapat makan bersamanya 2 suap. Kalau dapat makan suap banyak, bagus lagi. Tapi dapat 2 suap. Paling bagus dia suap orang alim tu sendiri. Kalau tidak, orang alim tu kalau dia dapat dengan sebab dia khidmat orang alim tu suap dia Allah, macam Nabi telah doa tu kan, Allah Akbar. Ataupun paling tidak dia takut nak makan sama, tak boleh kan, dia dengar daripadanya 2 perkataan paling kurang, itu paling banyak baguslah. Ataupun ikut daripada belakang tahu langkah dia, itu pun Allah akan kesian, Allah akan bagi 2 syurga, 1 syurga 2 kali besar dunia. Jadi kita tengok Hadrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, makna dia terkena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia telah khidmat, walaupun nampak kecil tapi si Allah besar, di si Rasul besar. Sebab tu kita mau yakin khidmat pada agama jangan kita anggap kecil tapi besar. Kita memudahkan, Allahu Akbar, apa yang kita ada kita bagi. Sebab Allah tak pernah rugikan kita. Sayang pada ulama, sayang pada belajar agama. Sebab tu dalam apa Syekh Dot Fatani, ini Syekh Dot Fatani yang mata dalam kitab Mutlaq Bani yang beritahu, antara mafhum dia kata, kalau kita nak tengok orang yang dimerdekakan, tengoklah muka pelajar, tengoklah muka ulama. Ini orang yang dimerdekakan. Nak kata Syekh Dot Fatani. Jadi sampai nanti di akhirat besok, kalau satu orang pendosa, dia bangun, dia tidak ada apa-apa amal dia akan memang dah telah dimaktubkan dia akan masuk neraka. Tapi Allah SWT bagi tahu malaikat, cuba tanya pada dia, kok dia ada apa-apa amal. Tanya, dia tak ada buat amal-amal apa. Tanya lagi, dia ada tak berkawan dengan orang alim. Tak ada. Tak ada juga.
Kalau itu pun tak ada. Tanya dia ada tak berkawan dengan pelajar-pelajar agama? Itu pun tak ada. Kan? Tanya dia juga, ada tak dia mengasihi dengan ulama atau pelajar agama? Kan? Dia kata dia ada. Maka bebaskan dia, merdekakan, masuk syurga Allah SWT. Ini makam Syekh Daud Al-Fatani. Anak kitab Matlaul Badrin, antara mafhum tu. Dia ibarat dia lain tapi mafhum maksud dia macam tu. Jadi mudah-mudahan apa penziarahan kita sini diberkati, makna kita ambil iktibarlah kelebihan yang ada pada Abdullah bin Abbas. Memang apa yang dikatakan oleh Maulana Usno tadi, itu yang masyhur di sisi kita. Memang apa kita dah dengar guru kita bagi dia Syekh bin Abbas ni, Allah SWT buka pintu khazanah ilmu pada dia. Sebarang ilmu itu yang tanya orang satu, dan abang dia pula kelebihan sifat pemurah. Maka Allah SWT bagi kebaikan. Mana di sini Allah curahkan kebaikan sana. Jadi kita mau jadi orang juga. Maknanya kita sentiasa cinta pada agama, bantu agama, anfik yunfak. Kita keluar, Allah tambah lagi. Amin. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi untuk perkara ni, untuk latih ni, sebab tu kita kena belajar bagi ambil tanggungjawab agama, insyaAllah. Boleh insyaAllah? InsyaAllah mau niat InsyaAllah. Ada sikit tambahan. Ada keturunan Syekh Daud Fatani. Saya pernah jumpa dia dekat Mekah. Dia cakap dia pergi ziarah makam atuk dia. Dia cakap makam dia tak ada nisan. Dia macam kata dia tu je. Dia kata dia tengok makam atuk tu tak ada nisan. Jadi masa tu dia tak tulis kitab lagi. Jadi dia kata, dia kata atuk saya tak ada nisan makam, tapi atuk saya telah letak nisan dengan kitab dia di hati seluruh umat. Allahu Akbar. Abdullah bin Abbas. Masya-Allah. Jadi lepas pada tu dia balik dalam kat Malaysia terjemah kitab Suara Min Hati Sabah tu, Ustaz tu kan. Ustaz Aziz Al-Bindani, orang Penang. Ustaz Aziz Hashim tu. Dia keturunan Syekh nombor 7. Dia kata sebab dia tengok makam atuk dia tak ada makam, tak ada nisan tu dia buat kitab tu. Syekh Daud makam tak ada nisan, tapi nisan dia dengan kitab dia ada dalam hati umat. Tepat hati umat. Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan sebab ni kita ziarah, Allah curahkan ilmu itu pada kita juga. Soalan kita ziarah Ibn Abbas tengah terang bagi kita. Tengah terang kata. Bukan satu ilmu, semua ilmu. Nanti insya-Allah balik Allah curahkan, insya-Allah, amin. Jadi kita harap semua yang ada yang dengar ni, mereka pun datang satu jazbah, satu keinginan untuk ziarah sahabat-sahabat ni, untuk ziarah makam-makam ni. Bukan apa, supaya timbul keinginan supaya kita juga untuk belajar ta'lim, khidmat pada orang alim, khidmat pada orang agama, khidmat pada buat kerja-kerja agama. Insya-Allah sebab tu kita datang ziarah-ziarah ni supaya kesan ni ta'assub pada kita. Balik kita akan bawa sifat-sifat ni, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz pimpin, salam. Kita dengar. Kita pun nak baca dah. Yang biasa Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Abdullah bin Abbas. Muhammad Ali Hanafi. Assalamualaikum. InsyaAllah. Allah lana wa lakum. Antum salafuna wa nahnu al-asr. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bima sabartum. Bima sabartum. Wa ni'mat ad-dar. Al-Fatihah. Bismillah.